Manusia selalu mahukan apa yang bukan hak mereka, tapi ketika sedang memiliki langsung tidak dihargai. Bila sudah tiada baru tercari-cari sehingga menyeksa diri. Kadang-kadang kita terfikir, adakah kita dilahirkan di dunia ini hanya sekadar memuaskan kehendak diri tanpa berfikir orang lain? Ya, itulah manusia. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kisah ini. Pada 26 Julai 2004, seorang pegawai penyelidik perubatan Kementerian Malaysia mati ditikam pada perut dipercayai oleh bekas teman lelakinya selepas diikat dengan tali pinggang baju silat di sebuah pangsapuri di Bandar Baru Bangi antara jam 3.30 petang sehingga 5 petang. Sebelum ditikam dalam kejadian itu, mangsa dikenali Norzi Ayu Muhammad Nur, 27 tahun, dikatakan bertengkar dengan lelaki berkenaan di Pangsapuri Seri Tanjung Seksyen 7, Taman Seri Tanjung. Norzi Ayu yang berasal dari Kelang meninggal dunia di Hospital Kajang akibat 2 tikaman pada perutnya, yang mana salah satunya terkena pembuluh darah utama jantungnya. Siasatan awal polis mendapati kes terbabit dipercayai mempunyai kaitan dengan konflik cinta tiga segi atau bermotifkan cemburu. Norzi Ayu yang merupakan anak sulung daripada 5 beradik dijadualkan akan menerima ijazah sarjana dalam jurusan bioteknologi genetik di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada bulan Ogos 2004. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner 2 Abu Bakar Mustafa berkata, dalam kejadian itu Norzi Ayu yang menetap di tingkat 1 pangsapuri tersebut didatangi oleh seorang lelaki yang dipercayai dikenalinya. Bagaimanapun menurut Abu Bakar, berlaku pertengkaran antara kedua-dua mereka dan mangsa telah sempat menulis sekeping nota berupa nombor telefon untuk meminta bantuan. Nota yang dicampak oleh mangsa melalui tingkap itu ditemui oleh seorang wanita yang secara kebetulan berada di kawasan itu. Wanita itu kemudian menghubungi nombor tersebut dan menceritakan kandungan nota kepada pemilik nombor telefon itu, yang merupakan seorang lelaki berusia 31 tahun dan kenalan kepada mangsa. Bertindak daripada maklumat itu, lelaki yang dihubungi tersebut berkejar ke tempat kejadian dan tiba di rumah mangsa kira-kira 15 minit kemudian. Semasa lelaki itu memasuki rumah mangsa, suspek kelihatan sedang memegang dan bertindak kasar terhadap mangsa. Lelaki itu gagal memujuk suspek untuk menghentikan tindakannya dan suspek kemudian menarik mangsa ke dalam sebuah bilik dan mengunci pintu dari dalam. Ketika kemudian lelaki itu berjaya membuka pintu bilik tersebut setelah berkali-kali mencuba. Dia mendapati mangsa berlumuran darah dan menjerit meminta pertolongan. Norzi Ayu gagal diselamatkan selepas mengalami pendarahan yang banyak dan disahkan meninggal dunia di Hospital Kajang pada pukul 8.15 malam hari yang sama. Ekoran kejadian itu, polis menahan seorang lelaki berusia 23 tahun dan berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Juga merupakan pelajar jurusan ekonomi di universiti yang sama dengan mangsa. Dia dipercayai mempunyai hubungan dengan kes tersebut. Pihak polis menahan lelaki itu di Hospital Kajang ketika dia melawat mangsa yang dirawat di situ. Siasatan awal pihak polis juga mendapati lelaki tersebut merupakan kenalan kepada mangsa semasa sama-sama menuntut di UKM. Polis tidak menolak kemungkinan motif pembunuhan adalah disebabkan perasaan cemburu di antara mereka. Suspek dipercayai mengikat mangsa dengan tali pinggang baju silat sebelum menikamnya dengan objek tajam dipercayai pisau atau gergaji. Bapa mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Muhammad Nur, 52 tahun berkata, anaknya telah lama mengenali lelaki itu semasa menuntut di UKM. Mereka merupakan kenalan malah bersama-sama menyertai pasukan silat gayung semasa menuntut. Suspek dalam kes jenayah ini dipercayai bertindak membunuh mangsa kerana cintanya tidak berbalas. Adik mangsa Norziana Muhammad Nur berkata, tidak wujud cinta tiga segi dalam kes ini. Cuma cinta suspek tidak berbalas dan cemburu. Katanya kakaknya menganggap suspek sebagai kawan sahaja dan tidak lebih daripada itu. Bapa mereka Muhammad Nur Dahari juga mengetahui masalah Norzi Ayu dengan suspek. Malah bapanya sering menasihatkan anaknya supaya berhati-hati. Malah sering menziarahinya di Bandar Baru Bangi bagi memastikan keselamatannya. Suspek itu juga dipercayai terlalu marah dan kecewa melihat kakaknya membawa bakal tunangnya selama 3 hari berturut-turut ke satu pertandingan silat yang diadakan di UKM sejak Jumaat 23 Julai 2004.
Mangsa dikatakan menjadi juri dalam pertandingan itu dan adik mangsa tidak menyangka tindakan mangsa membawa teman lelakinya itu mengundang rasa marah suspek kerana suspek pada masa itu sudah tidak ada sebarang hubungan lagi dengan kakaknya. Norziana yang sering berkongsi masalah dengan kakaknya itu berkata, sebulan sebelum kejadian itu kakaknya telah diminta oleh suspek membuat keputusan sama ada memilihnya atau orang lain. Kakaknya nekat berkata dia memilih orang lain yang juga bakal tunangnya. Mangsa juga ada bertanya perkara itu kepada adiknya dan menasihatinya harus mengikut kata hati. Mangsa akhirnya memilih untuk memutuskan hubungan dengan suspek kerana berpendapat tiada keserasian antara mereka. Norziana juga terkilan kerana kakaknya itu tidak pulang ke rumah pada hujung minggu seperti biasa kerana demam. Badan mangsa terasa lemah serta letih selepas mengendalikan pertandingan silat berkenaan. Malah Norzi Ayu turut merancang mengambil cuti kecemasan pada hari kejadian untuk berehat dan kembali ke rumah keluarganya pada sebelah petang. Jika mangsa sihat, dia bukan sahaja akan pulang ke rumah keluarganya dan terlepas dari kejadian itu tetapi juga mungkin dapat melawan suspek kerana Norzi Ayu sudah mencapai tahap jurulatih dalam seni silat gayung yang disertainya itu. Seluruh ahli keluarga mangsa mengenali lelaki itu kerana dia telah beberapa kali datang ke rumah mereka. Keluarga suspek dari Kelantan juga pernah datang berhari raya di rumah mangsa. Sementara itu, ibu mangsa Puziah Hassan 52 tahun masih sebab dengan kehilangan anak sulungnya itu kerana mangsa merupakan anak yang ceria, baik hati, suka menolong orang, sangat rapat dengan ahli keluarganya serta menjadi contoh kepada adik-adiknya. Kali terakhir ibunya bertemu dengan mangsa ialah pada 18 Julai 2004 semasa Norzi Ayu bersiap untuk ke Melaka bagi membentangkan kertas kerjanya untuk melengkapkan keperluan ijazah sarjananya. Dia anak yang tidak bercakap banyak, rapat dengan adik-adiknya dan sentiasa berterus terang apabila menghadapi masalah. Mereka sekeluarga sayang dan reda dengan pemergiannya. Mahkamah Rayuan pada Khamis 20 Oktober 2011 mengekalkan sabitan dan hukuman mati ke atas seorang graduan ekonomi atas pembunuhan bekas teman wanitanya Norzi Ayu Muhammad Nur 7 tahun lalu. Panel 3 hakim iaitu Datin Paduka Zaliha Zahari, Datuk Sulaiman Daud dan Datuk Clement Alan Skinner sebulat suara menolak rayuan Irawadi Muhammad 30 tahun untuk menolak keputusan sebuah mahkamah tinggi bagi sabitan dan hukuman mati ke atasnya. Dia didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 11 November 2009 kerana membunuh bekas teman wanitanya di 216 Blok ST2, Apartmen Seri Tanjung, Jalan 7/1D di Seksyen 7 Bandar Baru Bangi antara 3.30 petang dan 5 petang 26 Julai 2004. Mangsa dengan Irawadi merupakan pasangan kekasih selama 2 tahun semasa menuntut di UKM tetapi berpisah sebelum insiden itu berlaku. Mangsa telah berkenalan dengan orang lain selepas perpisahan mereka. Keterangan seorang saksi menunjukkan bahawa Arawadi pernah menyebut, jika aku tidak boleh mendapatnya, orang lain pun tidak boleh. Selain itu, laporan bedah siasat dan testimoni ahli patologi forensik mengesahkan kematian Norzi Ayu akibat kehilangan darah yang banyak akibat kecederaan pada saluran darah utama dalam abdomen yang disebabkan tikaman dengan senjata tajam. Dalam keputusannya, Hakim Zaliha berkata panel hakim tidak bersetuju dengan pandangan Peguam Irawadi, Hisham Teh Pohtik, bahawa terdapat perbicaraan yang silap kerana Hakim ketiga yang mengendalikan kes, Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Yazid Mustafa telah memutuskan bahawa pihak pendakwa telah membuktikan kes prima facie terhadap Irawadi, sedangkan telah ada keputusan awal oleh hakim yang lain. Keterangan 20 saksi pendakwaan didengar oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada masa itu, Datuk KN Segara. Hujahan yang dibuat oleh pihak pembela dan pendakwa di akhir kes pendakwaan kemudiannya didengar oleh seorang lagi hakim, iaitu Hakim Nalini Patamanadan. Selepas Hakim Segara memindahkan kes itu kepada Nalini dengan persetujuan pihak pendakwaan, pembela dan Irawadi. Hakim Muhammad Yazid mengambil alih pendengaran kes itu sebaik berpindah ke mahkamah itu. Hakim Zaliha berkata rekod-rekod menunjukkan bahawa hakim kedua yang mengendalikan kes membuat keputusan satu kes prima facie dan hakim yang ketiga tidak membuat satu lagi keputusan prima facie. Sebaliknya, beliau mengambil alih kes itu yang ditinggalkan hakim kedua yang mendengar kes berkenaan.
Mahkamah Persekutuan pada Rabu 10 Oktober 2012 mengekalkan sabitan dan hukuman mati ke atas tertuduh yang melakukan jenayah ini 8 tahun lalu. Panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Malaya Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin sebulat suara menolak rayuan terakhir Irrawaddy Muhammad supaya hukuman mati dan sabitannya dibatalkan. Panel tersebut turut disertai Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Hashim Yusof, Tan Sri Suryadi Halim Omar, Datuk Ahmad Ma'ruf dan Datuk Seri Sulong Mat Jarai. Mahkamah menolak permohonan Irrawaddy atas alasan bahawa tidak wujud salah laksana keadilan terhadap keterangan yang dikemukakan di hadapan mahkamah. Jadi panel hakim sebulat suara menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap tertuduh. Maka begitulah pengakhiran kisah ini. Cintanya hanya bertepuk sebelah tangan, akhirnya membawa kepada kebinasaan diri sendiri. Tetapi yang menjadi mangsa adalah insan yang tidak berdosa. Semoga Allah yarham Norzi Ayu, diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.